Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu tentang 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib, sebuah penulisan yang disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan Alhamdulillah pada malam ini merupakan sambungan daripada kisah kita yang ke-8 tentang Nabi SAW menunggu umat baginda di telaga baginda di hari kiamat kelak. Jadi pada minggu lepas kita dah bincang tentang hadisnya, sedikit berkenaan dengan syarah hadis tersebut dan sebahagian daripada pengajaran yang terkandung daripada hadis itu. Malam ini kita akan sambung pengajaran yang pada bahagian kedua, iaitu pada bahagian akhir kita, tentang apakah lagi perkara yang boleh kita pelajari menerusi hadis yang telah kita bincangkan pada minggu lepas tentang telaga Nabi SAW. Baik, jadi pengajaran kita pada malam ini yang pertama, perbincangan yang bermula akan kita mulakan dari halaman kita yang ke-35. Okey, halaman yang ke-35. Jadi di situ kita ada pengajaran yang ke-7 tu kan? Kalau lihatlah di perenggan kita di sana, yang nombor 7, okey, nombor 7 bawah sekali tu, okey, Ustazah nak sambung perbincangan bermula daripada perenggan itu. Itu pengajaran yang ke-7, maknanya pengajaran yang pertama lah dalam slide saya di sini. Okey, baik. Pertama, kita lihat mereka yang istiqamah atas agama Islam dapat minum air dari telaga yang Nabi SAW tunggu tersebut. Jadi didatangkan kepada kita dengan beberapa riwayat tentang hal ini. Okey, iaitu ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang menerangkan mereka bahawa ana faratukum 'alal haudi wa la yurfa'anna ma'i rijalun minkum. Akulah yang mendahului kalian mendatangi telaga dan beberapa orang di antara kalian akan datang di telaga tersebut. Lalu Nabi kata apa? Wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni. Kemudian, tapi bila ada yang datang itu, Nabi kata mereka bercampur dengan kaum selainku. Maaf ya, silap taipan di situ, bukan kaim, kaum. Okey, kaum tersilap typo kat situ. Nabi kata, nanti siapa yang dapat notanya menerusi Telegram saya, boleh betulkan sendiri ya. Di sini saya tak dapat betulkan lah. Jadi, Nabi kata, pada waktu itu, Nabi lihat ada di kalangan umat Nabi SAW ini yang bercampur dengan kaum lain, yang mana bukan daripada kaum Nabi SAW. Jadi, Nabi kata, fa'akulu ya Rabbi ashabi. Nabi pun kata, aku pun kata, wahai Tuhanku, mereka ni sahabat-sahabat aku. Kenapa mereka bercampur dengan kaum lain dan mereka tak dapat untuk minum di telaga yang aku sedang nantikan ataupun aku sedang tunggu di sini? Ada satu suara yang dikatakan, fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi SAW. Ada juga yang menterjemahkan hadis ini dengan kata ini adalah seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah yang telah mereka lakukan setelah sepeninggalan engkau ataupun setelah kewafatan engkau. Jadi daripada hadis itu jemaah, kita faham begini. Tidak semua mereka yang
beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada apa yang Nabi bawa, akan dapat meminum air di telaga Nabi SAW. Daripada poin kita yang kita keluarkan, iaitu pengajaran kita di sini, mereka yang istiqamah atas agama Islam. Maksud istiqamah atas agama Islam ini maknanya taat kepada perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah, taat juga kepada Nabi, tinggalkan apa yang Nabi larang, dan mereka ikut kepada sunnah-sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada mereka, dan mereka adalah insan yang berakhlak mulia yang mana betul-betul mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi orang yang begini, dalam hadis ini kita faham, merekalah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum air yang terdapat di dalam telaga tersebut. Dalam kitab kita diberikan kepada kita dengan dua lagi riwayat. Ya, jika kita rujuk muka surat 36 dan juga 37, kita akan dapati ada dua lagi riwayat yang didatangkan kepada kita untuk menguatkan pengajaran kita yang pertama pada malam ini. Iaitu hanya mereka yang istiqamah di atas jalan Islam, ikut kepada apa yang Nabi SAW ajar, yang Nabi bawa, tidak menyelisihi baginda SAW. Sebab tadi Allah ada suara tu kan kata, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaan engkau. Diberikan dengan keadaan yang begitu. Jadi di sini bila kita rujuk pada riwayat yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim ya, masih lagi memberikan sebab yang sama, iaitu dikatakan kepada Nabi SAW bila Nabi terperanjat ada di kalangan sahabat baginda tidak dapat meminum air di telaga itu, Nabi SAW bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, ashabi, ashabi. Wahai Allah, wahai Tuhanku, mereka itu sahabat aku, kenapa mereka tak dapat minum air yang ada di telaga aku ini? Dan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun suara yang menyuruh itu tadi menyebutkan begini, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sama ya, lafaznya sebagaimana hadis yang pertama kita di sini. Dan bila kita lihat pada riwayat yang ketiga yang terkandung untuk poin kita yang pertama pada malam ini, disebutkan begini, yaridu ala Nabi SAW bersabda, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi. Akan datang pada hari kiamat sekumpulan daripada sahabat-sahabat aku. Maknanya nanti di kalangan sahabat-sahabat Nabi, di kalangan umat baginda SAW, ada di kalangan mereka yang datang kepada Nabi SAW, bukan satu tapi sekumpulan, maknanya ramai yang datang kepada Nabi SAW. Fa yuhallauna anil haudi. Tetapi mereka dihalau dari al-haud, iaitu daripada telaga. Mereka ni semua yang datang yang mengerumuni Nabi SAW di kalangan para sahabat, di kalangan umat Nabi SAW, mereka ni dihalau daripada telaga. Kan, pergi, jangan dekat sini. Kalian tak layak untuk minum air ini. Nabi SAW pada waktu itu bila menyaksikan peristiwa ini nanti kelak ya di hari kiamat, Nabi bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah, bukankah mereka ini sahabat-sahabat aku? Kenapa mereka itu dihalau? Okey. Jadi di sini dikatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis ini, Allah kata, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'daka. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak ada ilmu ataupun tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu tiada, setelah Nabi SAW wafat. Lalu Allah kata, innahum murtaddu ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka telah murtad, maknanya mereka telah keluar daripada agamamu dan keluar daripada agama mereka. Mereka telah murtad, maknanya mereka meninggalkan agama Islam. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan, maknanya mereka tidak melakukan, mereka tidak mereka tidak meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, mereka ikut kepala mereka sendiri, kan? Jadi ada peristiwa-peristiwa yang begitu berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Sebab itu di sini Allah kata, mereka itu buat perkara yang engkau tidak tahu. Hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi tidak tahu?
kerana Nabi SAW telah meninggal dunia pada waktu itu. Walaupun semasa hayat baginda, baginda menyaksikan mereka adalah orang yang beramal soleh, orang yang mana taat kepada Allah, taat kepada perintah baginda SAW, kan? Tetapi setelah hayat Nabi, setelah kewafatan Nabi, Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebab itu semuanya berada dalam ilmu Allah ataupun pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi daripada pengajaran kita yang pertama di sini kita faham hanya orang yang betul-betul berada di atas jalan Allah, iaitu mereka istiqamah dan mereka tidak menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat minum dari air telaga itu. Jadi kita ni perlu jaga diri kita, amalan kita, kan? Apa-apa perkara yang kita buat, pastikan ianya bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Okey? Baik, seterusnya kita lihat kepada pengajaran kita yang kedua malam ini. Pengajaran kita yang kedua akan tertinggal satu perkataan. Akan membincangkan tentang sifat-sifat sifat-sifat al-haud, iaitu telaga. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan kepada kita bagaimana keadaan telaga ini. Perbincangan di dalam kitab dibahagikan kepada A, B, C, D. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 bahagian untuk membincangkan tentang bagaimana sifat-sifat al-haud sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Jadi pertama, bahagian A, kita akan masuk pada ukuran ataupun saiz yang ada pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi A point kita di situ menyebutkan bahawa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat luas. Bagaimana keluasannya? Ada sebuah hadis yang disebut dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang telaga Nabi ini. Nabi kata apa? Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Nabi kata, luas telaga aku sejauh sebulan perjalanan. Macam mana tu? Boleh digambarkan, dibayangkan keluasan telaga itu. Kalau kita kata Hougang pergi Tampines, taklah sampai 1 bulan perjalanan ya. Okay. So nak ukur tu masih lagi boleh. Tapi kalau sebulan perjalanan untuk keadaan yang sedemikian, kita dapati bahawa betapa jauhnya, betapa dalamnya, betapa luasnya telaga tersebut. Kalau kita ambil jaraknya seluas sebuah perjalanan, sejauh sebulan perjalanan. Dan Nabi kata apa? Ukuran setiap sudutnya sama panjangnya. Okay? From one end to one end, maknanya daripada hujung ke hujung, ukurannya sama. Kalau dia, contohlah kata, kalau daripada kanan ke kiri, okay, dia punya length tu kan, jauhnya sebulan perjalanan, begitulah juga dia punya height, dia punya keluasan kedalaman, kan semuanya sama. Ini yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Kemudian, ini dimaksudkan dengan sama panjangnya lebarnya dalam memberikan contoh keluasan telaga tersebut kepada para sahabat. Lalu, di dalam kitab kita ini didatangkan kepada kita dengan beberapa riwayat lain di mana Nabi memberikan contoh keluasan telaga Nabi ini dengan beberapa tempat. Okey, contohnya di dalam riwayat yang kedua di situ, Nabi kata, Inna amamakum haudan, ma baina nahiyataihi kama baina jarba wa azruh. Sesungguhnya di hadapan kamu telaga yang keluasannya seperti keluasan di antara Jarba dengan Azruh. Ni nama tempat tinggal. Lalu ada juga di situ yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayatnya, Qadru haudi, kadar ataupun keluasan telaga aku, kama baina Ailata wa Sana'a. Seperti mana keluasan di antara Aila dengan Sana'a yang berada di Yaman. Okay, nanti boleh tengok map lah ya. Okay, lihat macam mana. Jauh tu, jauh. So, bila nampak tu, keluasan telaga Nabi tu sehingga begitu sekali.
Lalu ada juga riwayat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu Nabi bersabda, "Wa inna ardahu kama baina Ailata ilal Juhfa." Dan sesungguhnya lebar keluasannya seumpama di antara Aila dengan Juhfa. Jadi ada juga yang Nabi sebutkan hinggalah ke Amman. Okey. Dan namun yang paling penting di sini, sebagaimana kesimpulan yang diberikan oleh Prof. Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya ini, dia kata apa? Jarak ini disebutkan bagi menjelaskan sejauh mana keluasannya dan memberikan gambaran kepada manusia dengan persamaan yang nyata dengan pemikiran mereka. Jadi Nabi SAW sengaja memberikan kepada kita dengan nama-nama tempat itu supaya kita dapat lihat bagaimana keluasan telaga yang dimiliki oleh Nabi SAW ini di akhirat kelak. Jadi sebab tu dia kata di sini ada pun yang lebih terperinci. Jadi yang mudahnya yang kita nak kata di sini, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata apa? Dan yang paling tepat yang boleh kita fikirkan tentang keluasan ataupun saiz telaga Nabi SAW itu ialah sebagaimana hadis yang pertama. Iaitu hadis yang terdapat di skrin saya ini ataupun di slide saya. Iaitu tentang perjalanan jauhnya, okey, daripada satu tempat ke satu tempat, ukurannya yang sama itu ialah sebulan perjalanan jauhnya dan luasnya. Okey, baik. Itu yang A. Kita lihat kepada B. B membincangkan tentang bagaimana kualiti air yang terdapat dalam telaga Nabi SAW ini. Iaitu airnya bagus, berbau harum dan sangat enak. Dia tak boleh kita nak samakan dengan telaga-telaga yang ada di dunia ini. Walaupun orang kata, oh perigi ni bagus, minum air je ni, hai, ada keberkatan lah bagai kan. Mungkinlah ada orang ingat seperti itu. Tetapi tidak boleh menandingi air yang terdapat di dalam telaga Nabi SAW. Di mana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Ma'uhu abyadu minal laban. Cantik ya. Airnya lebih putih daripada susu. Kita tengok ataupun bila kita tuang susu dalam cawan tu kita nampak susu tu putih. Tapi air di dalam telaga Nabi ini lebih putih daripada susu. Bagaimana tu? Sukar untuk kita gambarkan. Melainkan setelah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Okey. Dan Nabi kata, warihuhu atyabu minal misk. Dan bau air itu kan, setiap air ni biasanya dia ada bau-bau yang tersendiri. Okay, dia ada flavor lah kita katakan. Kalau kita beli air kopi, bau kopi gitu kan. Kalau kita beli air sirap pun macam bau-bau sirap kan. Jadi begitu juga dengan telaga Nabi. Tapi specialnya telaga Nabi SAW ini, Nabi kata apa? Wanginya air ini kan seperti minyak kasturi. Tapi bukan kita minum minyak kasturi tu. Bukan begitu. Cuma bau airnya. Seperti minyak kasturi. Lalu, di dalam kitab kita ini ada beberapa hadis yang lain. Okey, untuk poin kita yang B, di situ saya nak terus masuk kepada hadis yang ketiga sebab ada 3 hadis yang dibawakan. Kerana kalau hadis yang kedua dia hampir sama sebagaimana hadis kita yang pertama di slide saya. Kalau kita rujuk kepada hadis yang ketiga, hadis ketiga, Nabi kata apa? Air yang terdapat di dalam telaga Nabi SAW ini wa ahla minal asal. Maknanya, dan rasa air yang terdapat di dalam telaga Nabi, ianya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Bagaimana tu? Madu dah cukup manis dah. Tapi kalau lebih manis daripada madu, ni tak sampai diabetes lah ya. Okey, jangan fikir macam gitulah. Kerana ini yang akan berlaku di akhirat kelak. Ia sesuatu yang tak tergambar lah ya. Yang penting kita nak kata pada poin B di sini. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang betapa bagusnya kualiti air yang terdapat di dalam telaga Nabi ini. Wangi iaitu harum baunya, sangat enak dan sangat manis air itu. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke poin kita berikutnya iaitu poin kita C. Masih lagi ya bincang tentang sifat-sifat telaga Nabi SAW.
Poin kita C di sini menjelaskan tentang sumber air ini daripada mana. Sumber air dalam telaga Nabi ini daripada mana? Maka di dalam beberapa riwayat menyebutkan bahawa sumber air telaga yang ada di tempat Nabi tunggu itu, ianya adalah sumber daripada sungai Al-Kautsar. Okey. Kalau kita rujuk kepada buku kita di muka surat 40, poin yang C di atas itu. Sumber air telaga ini adalah dari sungai yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Rasulnya di dalam syurga, iaitu sungai Al-Kautsar. Dan Jibril alaihi salam sendiri menyifatkan setelah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahaza ya Jibril?" Bila Nabi nampak ada sungai itu kan dalam syurga lah, kerana ada riwayat-riwayat yang biasa kadang-kadang kita baca, Nabi dibawa berjalan-jalan di dalam syurga oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril kata kepada Nabi, "Hazal kautsar alladhi a'taka rabbuk." Ini adalah Al-Kautsar, iaitu sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepada kamu. Fa idza tinuhu aw tibu miskun adfar. Jadi ternyata tanah sungai Al-Kautsar ini atau bau wanginya adalah seharum kasturi. Sebab itu bila kita kata air Al-Haud yang terdapat dalam telaga Nabi itu kan, airnya sumbernya daripada sungai Al-Kautsar, baunya tadi harum kan, seharum kasturi kan, rasanya enak kan, kerana sumbernya daripada sungai Al-Kautsar ini yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungai ini adalah sungai yang Allah berikan, kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang bersesuaian dengan apa disebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis mengenainya yang berasal dari sungai Al-Kautsar. Baik, yang penting di situ kalau kita lihat pada muka surat 41, Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dia memberikan kesimpulan yang begini. Dia kata oleh sebab air telaga tersebut dari syurga. Jadi telaga ini sumbernya daripada syurga. Daripada sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa ramai pun manusia yang datang minum di telaga tersebut, ternyata ia tidak akan berkurang dan habis. Kita ya jemaah, kalau kita fikir perigi ni, kita akan rasa macam kecil kan. Beza kalau kita kata sungai. Sungai tu besar, luas kan. Kalau apa lagi? Lautan, terbentang luas. Itu kalau ikut kepada logik kita, kita kata ni minum berapa ramai orang pun memang takkan habis. Tapi kalau kata perigi, kan, dia macam terfikir juga. Macam mana perigi nampaknya kecil. Tapi tadi kita dah jelaskan. Perigi ataupun telaga tadi Al-Haud itu, luasnya sebulan perjalanan. Dan airnya pula, sumber airnya datang daripada mana? Daripada sungai Kautsar. Iaitu syurga. Daripada sungai syurga yang bernama Kautsar. Yang merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, berapa ramai pun manusia yang minum daripada air telaga itu, ia tidak akan mengeringkan telaga tersebut. Ia tidak akan mengurangkan air itu. Kerana nanti di hari kiamat, manusia begitu ramai. Bukan setakat manusia, kita ada jin juga. Kan? Yang mana mereka ni di kalangan hamba Allah yang ada pengadilannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang beriman kepada Allah. Kan jin dan manusia ini. Makanya ada banyak sangat. Jadi dia bukan satu perkara yang menghairankan. Walaupun bila kita baca hadis-hadis ni, kita telaga macam kan. Perigi muat ke? Itu banyak ke air? Kita akan fikir gitu. Tapi tadi dah jelas. Bila Nabi sebutkan kepada kita tentang ukurannya bagaimana, kan, keluasannya bagaimana, sumbernya daripada mana, seperti mana hadis ini menunjukkan kepada kita bukan sesuatu yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik jemaah. Yang terakhir tentang sifat Al-Haud, iaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tentang banyak bejana, iaitu tempat minum. Okey, tempat minum. Jadi bila kita kata banyak bejana, itu bekas yang digunakan untuk minum, itu cawan lah yang digunakan, bukan satu. Kalau satu susahlah. Kan semua orang tunggu turn nak minum nanti, lambat. Namun di sini Nabi beritahu kepada kita, Nabi ceritakan kepada kita,
banyak bejana, banyak cawan-cawan ataupun bekas yang ada di situ untuk orang ramai guna minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Macam mana banyaknya? Nabi jelaskan, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha fala yazma'u abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan bejananya iaitu bilangan bejananya, bilangan cawan yang akan digunakan untuk minum air telaga ini bagaikan bintang di langit. Masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah. Bagaikan bintang di langit. Maknanya kita nampak bintang bertaburan di atas langit ni banyak. Kan kita tak boleh nak hitung. Satu, dua. Okeylah kalau satu setakat ini nampak satu, ni nampak dua, ni nampak tiga. Itu boleh lah. Tapi kalau dah bertaburan dengan banyak di atas langit ni, bagaimana kita nak hitung? Kan? Susah kita nak hitung di situ. Jadi Nabi SAW berikan kepada kita dengan perumpamaan itu. Bekas yang akan digunakan untuk diminum oleh orang ramai yang diberikan keizinan untuk minum air daripada telaga Al-Haud itu, mereka akan gunakan bekas minuman seperti nujum as-sama, seperti bintang-bintang di langit. Iaitu bilangannya begitu banyak. Maka di sini ada sebuah lagi riwayat yang saya tidak muatkan di slide saya ataupun di skrin saya di sini. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi sesungguhnya jiwa Muhammad berada pada tangannya. Itu tangan Allah Subhanahu Wa Taala. La aniyatuhu aktharu min adadi nujumis sama. Jumlah bejana iaitu tempat minum di Al-Haud ini lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Wa kawakibiha ala fil lailatil muzlimati. Daripada bintang di langit pada malam yang gelap. Pada malam yang gelap. Jadi di sini menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang tentang bejana ataupun bekas untuk kita minum tu kan, cawan lah senang cakap. Menunjukkan kepada kita bejana yang digunakan oleh orang mukmin untuk diminum dari Al-Haud lebih banyak daripada bintang yang di langit pada malam yang gelap gelita. Kita nampak bintang yang bertaburan di langit itu begitu banyak sehingga kita tak mampu untuk hitung setiap satunya dan kita pun tak tahu berapa banyak yang ada di atas langit itu. Begitulah keadaannya dengan bejana ataupun cawan yang digunakan, yang telah disiapkan untuk digunakan bagi minum air dari telaga tersebut. Dan kedua, bejana-bejana yang digunakan untuk diminum dari telaga tersebut adalah dari syurga. Jadi, cawan-cawan itu semua berasalnya daripada syurga. Okey. Dan yang ketiga, perumpamaan bejana kepada bintang. Selain daripada tentang jumlahnya banyak, yang boleh juga difahami pada keindahannya. Jadi, Dr. Al-Ashqar di sini dia kata, kita tadi baca tentang hadis ini yang mana Nabi kata bejana yang ada di Al-Haud tersebut bilangannya banyak sebagaimana bintang-bintang yang bertaburan di atas langit yang gelap gelita hingga kita tak mampu untuk hitung. Okey, banyak sangat-sangat. Jadi ia bukan hanya tentang jumlah ataupun bilangan bekas air itu, bukan tempat minum air itu kan. Dan cakap bekas air ni takut orang akan bekas orang minum, tapi nak kata cawan yang ada. Tetapi Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata bahawa itu juga boleh dilihat pada keindahan yang ada pada cawan tersebut. Okey, cawannya cantik. Cuba kita bayangkan bintang tu. Dia menyinar kan, bintang berkelipan, cantik kan. Twinkle twinkle little star. Kita selalu ajar budak-budak macam tu kan. Maknanya bila Nabi kata cawan yang akan digunakan untuk minum untuk minum air telaga Al-Haud itu, cawannya seperti bintang. Bukan hanya pada jumlah yang banyak, tetapi ialah pada keindahan yang terdapat pada cawan tersebut. Kualitinya yang terbaik. Dia takkan sama keindahan. Kalau kita dekat dunia ni, kita nampak, cantiknya cawan tu, bagusnya, bagus kita belik-belik, cantiknya kristal. Itu kan, cawan kristal sayangnya nak minum, guna cawan ini, cantiknya diperbuat, berkilau-kilauan.
tong tong tong. Kita sampai oh bunyi ni kristal asli ni. Sampai macam tu sekali kita nampak kualiti cawan kristal tu begitu, tapi dia tak boleh nak kita tandingi dengan cawan yang nak digunakan nanti ketika minum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu rupa sekali untuk menunjukkan keistimewaan yang ada pada orang yang berjaya minum air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman ya apa yang dah kita bincangkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, memberikan satu motivasi diri kepada diri kita untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang baik, yang beramal soleh, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita berjaya untuk minum daripada air yang disebut sebagai telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.